Ya la la la, ya la la la, ya la la, ya la la la, ya la ya la. Adakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga? Allah tanya kita. Sedangkan belum datang kepada kamu ujian, kesusahan seperti mana yang mengenai orang-orang yang sebelum daripada kamu, sehingga keimanan mereka digoncang, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang bersama dengannya, bilakah pertolongan Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Inilah Islam yang dipahami oleh para sahabat. Inilah Islam yang diwarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syurga diperolehi dengan perjuangan menegakkan agama. Menjadi tanggungjawab bagi setiapnya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mempertahankan agamanya. Dari dihina, dari dicerobohi. Allah Subhanahu wa taala menyebut innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Allah membeli daripada orang beriman, Allah beli daripada mereka diri mereka, nyawa mereka dan harta mereka, bahawasanya bagi mereka itu adalah syurga. Mereka berjuang pada jalan Allah, mereka membunuh dan mereka dibunuh. Yakni kalau sekiranya sehingga ke peringkat itu, para sahabat radhiyallahu anhum tidak hanya mengamalkan fadail untuk memasuki syurga, mereka berjuang seperti mana Nabi yang dikasihi oleh Allah berjuang untuk agamanya. Kalaulah syurga diperolehi dengan sekadar mengaku mengasuh Islam, datang salat 5 waktu dan tunggu hari untuk memasukinya, tentulah Allah tidak mengenakan ujian kepada Nabi-Nya, dan tidak perlu para sahabat bermati-matian turun ke medan mengorbankan nyawa dan harta. Tetapi syurga itu diperolehi dengan perjuangan, dan itulah yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lihatlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar Siddiq? Orang yang paling Nabi kasihi, orang yang paling rapat dengan Nabi. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, adakah Abu Bakar duduk tunggu di rumahnya untuk tunggu hari mati seperti mana sebahagian manusia pencen menunggu hari mati untuk masuk syurga? Tidak. Bahkan Abu Bakar meneruskan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanggung bebanan agama, padahal Abu Bakar dijamin syurga. Pada hari orang-orang murtad dan enggan membayar zakat, apa kata Abu Bakar apabila bangkit menghadapi gelombang murtad dan keingkaran terhadap zakat? Kata Abu Bakar dengan kalimat yang terkenal, ayanqusuddinu wa ana hayy. Kata Abu Bakar, adakah agama menjadi lemah, agama menjadi cacat sedangkan aku masih hidup? Maksudnya selagi aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan agama ini menjadi cacat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab yang Nabi kasihi dan sayangi, yang mempertahankan Islam, ahli syurga, berjuang selepas Nabi wafat menjadi khalifah, dibunuh ketika salat. Uthman bin Affan menjadi khalifah sehingga 90 tahun usianya, dibunuh di dalam rumahnya oleh pemberontak. Ali bin Abi Talib dibunuh ketika salat. Lihatlah Abu Ubaidah Al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal, orang-orang yang Nabi sayang. Apabila Nabi telah wafat, mereka tidak tunggu di rumah mereka. Mu'adz bin Jabal, Abu Ubaidah Al-Jarrah, kuburnya di dataran Syam, di Jordan.
jauh meninggalkan Madinah, meninggalkan bandar Nabi, bukan duduk beriktikaf di masjid Nabi, tapi mati di sana kerana mengembangkan ajaran Islam dan mempertahankan medan. Lihatlah Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana Nabi SAW menjadi tetamu di rumahnya. Apabila Nabi wafat, Abu Ayyub Al-Ansari tak duduk di Madinah menunggu hari untuk wafat, untuk memasuki syurga. Dia pergi bergerak membawa Islam. Apabila seruan Islam untuk menawan Konstantinopel, Abu Ayyub termasuk di dalam tentera berkenaan. Anak-anaknya menasihatinya, bapaknya, engkau dah tua, tak larat nak menyertai medan peperangan. Kata Ayub, Allah menyatakan, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Allah menyatakan, keluarlah kamu berjuang dalam keadaan ringan ataupun berat, berjihadlah dengan harta dan nyawa kamu pada jalan Allah. Siapa yang lihat kubur Abu Ayyub berada jauh di sempadan di Turki. Demikianlah Islam yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan Islam itulah umat hidup. Dengan semangat Islam itulah ajaran Islam telah sampai ke seluruh pelosok dunia ini. Hari ini kita menghayati peristiwa demi peristiwa di dalam Islam. Kita menyebut rujukan kita ialah Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Marilah kita bertanya diri kita, apakah yang telah kita lakukan sebagai individu Islam di dalam menyebarkan dakwah Nabi? Apakah yang telah kita lakukan sebagai individu Islam, sebagai seorang Muslim, di dalam mempertahankan ajaran Islam? Apakah yang kita lakukan di dalam mempertahankan sunnah dan mempertahankan apa-apa cercaan dan penghinaan kepada umat Islam? Dan bandingkanlah diri kita dan para sahabat radhiyallahu anhum, dan bandingkanlah janji syurga yang Allah Azza wa Jalla janjikan untuk orang-orang yang bangkit mempertahankan agama. Mudah-mudahan peristiwa demi peristiwa yang kita lalui menghayati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita insaf tentang makna hakiki bagi ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana untuk kita mengamalkannya.